Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini insya-Allah tazkirah kita akan sembang tentang sahabat. Tentang sahabat. Keperluan diri kita ini adalah kita tak boleh berdiri sendiri. Kita tak boleh duduk saja-saja. Kita tak boleh seorang-seorang tak boleh. Kita harus perlukan orang di sekeliling. Dan selain daripada mak dengan ayah kita, selain daripada pasangan hidup kita, selain daripada anak-anak kita, kita juga perlukan sahabat. Pagi ni insya-Allah kita akan sembang, kita tengok beberapa hadis Nabi SAW tentang sahabat. Ya. Dalam satu kata-kata masyhur daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata-kata masyhur daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu dikatakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam, yakni yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara Muslim yang saleh. Dan kemudian apabila engkau mendapati salah seorang sahabat yang saleh, maka peganglah dia erat-erat. Kalaulah kita kita faham daripada kepentingan seorang sahabat itu, maka kita lihat kepada kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar kata, satu nikmat yang ada di dalam ketika kita dalam Islam. Satu nikmat yang ketika kita berada dalam Islam, iaitu tak ada yang lebih baik melainkan adanya sahabat semuslim yang saleh. Kerana apa? Kerana sahabat semuslim yang saleh ini dia sentiasa memberi ingatan kepada kita. Dia sentiasa mengingatkan kita dan dia sentiasa membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Sayyidina Umar, bukan hanya nikmat yang terbesar bagi kita orang Islam ni ada sahabat yang baik, malah nikmat bila kita mendapat sahabat yang baik ni, kata Sayyidina Umar, maka peganglah dia erat-erat. Ya, ruginya kita apabila ada sahabat baik, kita tipu dia. Ada sahabat baik, kita curang dengan dia. Maksudnya kita buat benda sesuatu yang tidak bertanggungjawab. Ada sahabat baik, kita abaikan dia sehinggalah selepas itu kita diganti dengan sahabat-sahabat yang melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita nak tengok dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sahabat ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah inda ra'sih malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khair qala al malaku muwakkalu bihi amin walaka bimithlih. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang Muslim kepada saudaranya, doa seseorang Muslim kepada saudaranya, di saat saudaranya tidak mengetahui akan doa yang dia minta itu, adalah satu doa yang mustajab dan dikabulkan. Di sisi orang-orang yang mendoakan saudaranya ini, yakni tanpa pengetahuan saudaranya, maka ada malaikat yang ditugaskan mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Pertama kita dah tahu dah kepentingan untuk dapat sahabat yang baik ini. Pertama tadi kita kata Sayyidina Umar Al-Khattab kata nikmat besar apabila kita ada sahabat yang baik dan peganglah dia erat-erat. Yang kedua, Nabi bagi tahu bahawa doa seseorang kepada sahabatnya tanpa diketahui oleh sahabatnya adalah satu doa yang mustajabun.
Ya, mustajabatun. Maksudnya doa yang terkabul atau doa yang sangat mustajab. Kerana apa? Kerana di sisi orang yang mendoakan sahabat dia tu. Ya, orang yang mendoakan sahabat itu ada ditugaskan malaikat. Dan malaikat ini qalal malaku muwakkalu bihi amin. Lalu malaikat yang berada di sisi ini, maka dia akan mengaminkan doa seorang sahabat kepada sahabat yang lain. Dan bukan hanya sahabat itu saja yang dapat. Malah walaka bimithlin, orang yang berdoa juga dia dapat kebaikan seperti mana yang dia doa. Ya, malaikat Nabi kata engkau akan dapat sebagaimana apa yang telah didapati oleh saudaramu. Maka tuntutan kedua, sebagai seorang sahabat yang baik, maka hendaklah dia selalu mendoakan, terutama macam sahabat-sahabat kita di tengah kepayahan. Ada sahabat-sahabat kita yang tengah bertarung kesakitan di hospital, maka kita daripada jauh, kita tak perlu doa di sisi dia. Ya, macam hari ni kita tak boleh pergi ke masjid, tak boleh pergi ke hospital, tak pergi melawat, disebabkan fenomena COVID kita hari ni. Maka kita duduk jauh, kita doakan dia. Seorang sahabat yang baik adalah sahabat yang sentiasa mendoakan sahabat dia. Dan jaminan daripada Nabi, mustajabatun. Doa seorang terhadap sahabat dia tanpa diketahui oleh sahabatnya itu, maka Allah akan mustajabkan dia. Sahabat-sahabat kita di luar sana baru sahaja dilanda banjir besar. Di Shah Alam, di Kelang, di Hulu Langat, ya, di Mentakap, di Kuantan dan sebagainya. Mereka yang terkena ni, kita tak tahulah berapa juta yang rugi. Kita tak tahu, tapi banyak sahabat-sahabat kita yang dalam keadaan kepayahan. Dan waktu ini adalah kita paling tidak kita mendoakan mereka dari jauh tanpa pengetahuan mereka. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Minta Allah beri kemudahan kepada mereka. Kalaupun kita tak mampu nak bagi wang ringgit dan harta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya, minta supaya Allah bagi kepada dia sesuatu ujian yang dia mampu hadapi dan Allah pemudahkan supaya dia tu kuat melalui ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan berlaku. Jadi dalam hadis yang Nabi cerita ini, Nabi didik kita supaya kita memperbanyakkan doa kepada sahabat kita. Ya, hari ni kita renung, cuba renung, ada tak sahabat-sahabat kita yang susah? Ya, ada tak sahabat-sahabat kita yang susah? Ada tak sahabat-sahabat yang sedang memerlukan bantuan? Atau paling tidaklah bantuan kita tu bersifat doa daripada kita. Ya, sahabat kita perlukan doa, maka kita pun doakanlah kepada dia. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas, ishfi wa anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Kalau dia sakit, ya, kita bacalah doa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara. Kita bacalah doa, moga-moga Allah bagi dia kesembuhan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allah lah yang mengizinkan berlakunya sakit dan dia jugalah yang memberi kesembuhan kepadanya. So dua perkara ya. Bila mana dalam apa kita panggil 10-12 minit ni, kita bagi tahu bahawa kelebihan ada sahabat. Kelebihan pertama, siapa-siapa yang memiliki sahabat, hendaklah dia jaga sahabat dia yang soleh ni dengan baik. Sahabat yang mengingatkan dia kepada Allah. Sahabat yang mengingatkan dia tentang dosa ketika dia nampak sahabat dia tu tengah nampak lalai. Dan peganglah erat-erat seperti mana kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang kedua, yang telah kita baru sebut tadi,
doa seorang terhadap sahabatnya tanpa diketahui oleh sahabatnya adalah doa yang sangat makbul. So kita tak payah buat fashion kita orang Melayu, bila pergi ziarah baru duduk sebelah baru nak doa, bukan main punya panjang doa. Tidak. Doa yang paling makbul adalah doa tersembunyi daripada pengetahuan kepada orang yang mendoakan dia itu. Kita nak doa untuk mak dengan ayah kita, jangan doa di sisi mak dengan ayah kita. Ya, dia nak doa kepada siapa-siapa saja, jangan doa di sisi dia. Ya, tapi doalah tanpa pengetahuan dia. Kerana di sisi orang yang berdoa tanpa pengetahuan itu, maka Allah letak kepada itu malaikat yang malaikat itu akan mengaminkan dia. Maka orang yang berdoa kebaikan kepada sahabat dia juga mendapat kebaikan semisal atau sama seperti mana yang dia doa kepada sahabatnya yang lain. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Musa radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalul jalisi salihi was-saw kahamilil misk wa nafikhil kir. Fahamilul misk imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, riwayat daripada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Nabi kata, mathalul jalisi salih was-saw. Perumpamaan kawan atau perumpamaan sahabat yang baik dan sahabat yang buruk adalah kahamilil misk dan wanafikhil kir, adalah seperti penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api untuk bentuk besi. Kata Nabi, adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu atau engkau membeli daripadanya atau paling tidak engkau mendapatkan harum darinya. Sahabat yang penjual minyak kasturi. Sedang orang yang pandai buat besi ini, mungkin dia membakar pakaianmu atau engkau mendapat bau asap daripada pembakaran tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan puan-puan, keperluan untuk kita memilih sahabat. Kerana pilih sahabat yang baik, ada orang kata, hang nak cari sahabat yang baik, hang tu baik ke? Ya, sebab kita tak baiklah kita kena cari sahabat yang baik untuk membuat diri kita itu ada ruang untuk disebut seperti mana Nabi kata, cari sahabat yang nak baik ini kena cari sahabat yang dia ni macam orang yang jual minyak wangi, minyak kasturi. Ya, kalau kita jual dengan orang pergi berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, maka apa jadi? Ada kemungkinan dia bagi hadiah dengan kita. Dapatlah wanginya itu. Kalau kita berkawan dengan orang saleh, maka dia beri peringatan. Dapatnya lah amalan saleh dia tu. Ya. Ataupun kita membeli daripadanya. Bila kita ada bajet sikit, belilah minyak kasturi. Yakni kita belajar daripada dia. Dapat ilmu kebaikan. Kalau tengok dia ni jenis orang suka pergi masjid, kita berkawan, lama-lama kita pun lebih kurang terlekat juga perangai dia tu. Ataulah engkau mendapat bau harum daripadanya. Katakanlah hadiah pun dia tak bagi, duit pun tak ada kita nak beli minyak wangi, tapi paling tidak bila kita jumpa dia, kita ucap salam menghulurkan tangan, maka paling tidak bau wangi dia itu akan melekat kepada tangan kita.
Ini keindahan bila mana manusia dia mencari kawan yang sentiasa buat baik dan lama-lama dia sendiri akan terikut di dalam melakukan kebaikan dan ketaatan itu. Ini nikmat besar. Kalau kita baca dalam kitab tasawuf dan kita akan mendapati bahawa orang yang paling penting di sisi kita, ulama kata adalah sahabat, surrounding. Maksudnya kalau kita memang suka berkawan dengan orang yang saleh, orang yang buat baik, maka insya-Allah lama-lama kita yang jahat pun akan jadi baik. Kerana apa? Sebab kita sentiasa berada pada surrounding yang baik. Pada sekitar yang baik. Pada suasana yang sentiasa baik. Insya-Allah. Paling tidak dalam rahmat berada dalam majlis ilmu contohnya. Kita tak pernah duduk dalam majlis ilmu. Tapi berkawan dengan orang yang rajin pergi dengar ceramah, rajin menuntut ilmu, rajin baca kitab dan sebagainya. Lama-lama memang kita akan dapat kedudukan yang sedemikian. InsyaAllah. Dan Nabi kata, jangan berkawan dengan orang yang jaga dapur bakar besi. Contohnya begitulah. Maksudnya apa? Orang yang jaga dapur arang atau dapur orang yang bakar besi ni, dia nombor satu, kemungkinan bila kita duduk kawan dengan dia dan baju kita pun akan koyak terbakar. Jadi kalau kita kawan dengan orang yang tak elok, lama-lama kita pun akan jadi tak elok. Sama-sama join. Sebab dah biasa tengok dah benda yang tak elok. Jadi akhirnya kita tak rasa yang tak elok tu dosa. Kita tak rasa lah. Sebab dah biasa duk buat. Ataulah kalau kita pun tak terikut, maka engkau mendapat bau yang buruk juga. Maka apa dia? Fitnah juga akan berlaku kepada kita. Fitnah keburukan akan berlaku juga kepada kita. Maka sebab itu, tuntutan kita dalam agama adalah bukan bila ada, nombor satu, saya ulang supaya kita faham. Nombor satu, tuntutan kita dalam agama adalah bila mana kita telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala seorang sahabat Muslim yang saleh dan salihah. Ya, seorang sahabat Muslim yang saleh dan salihah, maka hendaklah kita grab dan pegang dia elok-elok, jangan biarkan dia berlalu pergi. Jangan sesekali membiarkan dia berlalu pergi. Okey, baik. Yang kedua, yang tadi Nabi pesan, kalau kita ada sahabat, maka hendaklah kita selalu mendoakan dia. Ya, kita selalu mendoakan dia tanpa pengetahuan dia. Dan fashion hari ini, berdoa di dalam Facebook, tak perlulah. Berdoa dekat Instagram, tak perlulah. Berdoa dekat dalam grup WhatsApp, tak perlu. Tak perlu. Benda tu semua tak perlu. Tak dituntut pun dalam agama. Ya, jadi itu harus diperbetulkan. Tak perlu cerita kat kawan kita yang kita berdoa untuk dia. Tapi berdoalah dalam keadaan dia tak tahu kerana di sisi kita yang berdoa. Kata Nabi, ada muwakkalu, maksudnya malakun muwakkalu. Iaitu di sisi kita itu ada malaikat yang sentiasa mengaminkan. Apa disebut oleh Nabi, dia menyebut amin. Maksudnya dia berdoa juga untuk kebaikan. Dan kemudian yang paling best sekali adalah kita yang berdoa juga mendapat kebaikan seperti mana sahabat yang kita doa. Dan yang ketiga yang baru kita sebut tadi, Nabi kata hendaklah kita berusaha untuk mencari sahabat. Sahabat yang macam mana? Sahabat yang baik, yang seumpama orang yang jual minyak wangi. Paling-paling tidaklah bila kita rajin dan rapat berkawan dengan dia ni, maka wangi dia tu akan kita rasa sedikit-sedikit dalam waktu yang lama bila kita kawan dengan dia. Kalau kita berkawan dengan orang baik, kita duk tengok dia duk rajin baca Quran, dia rajin sedekah, dia tengok dia jaga mak dengan ayah dia jaga pasangan hidup dia jaga anak-anak dia bagus betul. Maka lama-lama kita akan terpesona dan akan terikut kebaikan dia tu. Maka Nabi kata jangan kawan dengan orang yang jaga dapur besi. Ya, yakni orang yang seumpama dia tu tengah buat benda yang tak elok.
Dan jangan kawan dengan orang yang macam ni kerana takut-takut kawan dengan orang yang macam ni akan menyebabkan kita termasuk dalam golongan yang lama-lama akan terasa dosa itu tak ada apa-apa dan kita pun buat perangai macam kawan kita juga. Okey, baik. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya, setiap orang kata Nabi akan dikumpulkan, akan dibangunkan, akan dihidupkan di mahsyar bersama orang yang dicintai. Selepas berlakunya tiupan sangkakala yang pertama, semua orang akan meninggal. Semua orang akan meninggal. Dan kemudian berlaku tiupan sangkakala yang kedua, semua makhluk akan dibangunkan. Dan ketika kita dibangunkan itu, al-mar'u ma'a man ahabba. Di sini kita akan perasan ketika kita bangun, dan kita bangun tu kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita sayang di dunia ni. Sayang dengan syarat yang benar kerana syarak. Maksudnya apa? Sebab tu kita ni disuruh memilih kawan. Disuruh menyayangi orang yang disuruh Allah sayang. Mak bapak kita, kalau kita sayang dan kita jaga dan khidmat dengan dia, dan kita memang pegang dia sungguh-sungguh dengan kasih sayang, maka esok kita bangun di mahsyar dalam keadaan kita bersama orang yang kita cintai, mak bapak kita. Pasangan hidup kita, kalau kita jaga dia dengan betul dan kita bagi dia kasih sayang, dan kita ni jaga perasaan kasih sayang kita itu, maka esok kita dibangunkan akan bersama dia. Seperti mana anak-anak kita, semua orang yang kita sayang. Sahabat handai kita, ketahuilah bahawa amalan manusia di dunia mencintai orang, mengasihi orang, berhubung silaturrahim bukan sia-sia. Melainkan semuanya dia akan dibangunkan di akhirat bersama orang yang dia sayang ketika dia di dunia ni. Ini nilai yang besar sepatutnya kita belajar. Ya, hari ini sebab manusia pelik-pelik, ya, manusia pelik-pelik sehingga berlakulah putus hubungan silaturahim. Hari ini orang bila nak tegur orang, dia tak tegur di depan, dia tegur dalam Facebook. Dia tegur dalam Instagram, dia tegur dalam itu, dalam ini, sebagainya lah. Dan dia tidak berjumpa secara berhadapan. Ini ruginya, ya, apabila manusia mula membuka keaiban demi keaiban demi keaiban. Sedangkan Nabi pesan dah dalam hadis bahawa siapa-siapa yang jaga aib sahabatnya, maka Allah akan jaga aibnya dekat akhirat. Siapa-siapa yang buka aib sahabatnya, maka Allah akan buka aibnya dekat akhirat. Sangat mudah. Siapa-siapa yang memudahkan urusan sahabatnya, Allah akan mudahkan urusannya dekat akhirat. Tapi siapa-siapa yang menyusahkan urusan sahabatnya dengan niat yang buruk, maka buruklah, ya, dia dekat akhirat nanti. Ini nilai yang sepatutnya kita belajar, ya Allah, macam mana, ya. So, kita perlu untuk menilai kehidupan kita dan kita bertanya, pada waktu ini dengan siapakah yang kita berganding? Dengan siapakah kita berkawan, dengan siapa kita bersahabat dan sebagainya. Maka seperti mana yang Nabi kata, kalau hang berkawan dengan orang jahat, maka dekat akhirat hang akan dibangunkan dia. Dengan dia lah. Ya, dengan dia dekat akhirat nanti. Maka apa yang kita boleh buat? Kalau hang berkawan dengan orang yang buruk, orang yang baik, maka hang akan dibangunkan. Paling tidak dia akan menjadi saksi untuk kita menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Hasan Al-Basri. Ya, kata Hasan Al-Basri, perbanyakkanlah berteman dengan orang-orang beriman kerana mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Disebut dalam kitab Ma'alimut Tanzil. Ya, kata Hasan Al-Basri, carilah sebanyak-banyak sahabat orang yang beriman. Orang yang beriman pada Allah. Bergabunglah dengan mereka, rapatlah dengan mereka kerana mereka memiliki syafaat. Apa syafaat tu? Kelebihan doa mereka.
kelebihan penyaksian mereka. Ya, di antara kita dengan sahabat-sahabat ni, dengan orang lain, kita akan menjadi saksi kebaikan dan ada kemungkinan saksi keburukan. Setiap daripada kita akan jadi saksi. Bayangkan apabila kita berada dalam majlis ilmu bersama para sahabat kita dan kemudian sahabat-sahabat kita ni, dia menjadi syafaat. Dia pula mengaku di hadapan Allah bahawa sekian-sekian begini. Dia dulu melakukan kebaikan, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga supaya dia masuk bersama dengan aku, ya Allah. Bayangkan. Maka sebab tu kita disuruh memperbanyakkan kawan-kawan yang beriman kerana mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Ya, kita jangan berkawan dengan orang-orang yang melalaikan kita dan takut-takut kelalaian itu membawa kita kepada kerosakan dan juga azab api neraka Jahannam. Ya, jadi di sini ini dah masuk perkara yang kelima. Maka sebab tu bila mana kita belajar tentang sahabat, maka kita sepatutnya memiliki usaha untuk mendapat sahabat yang baik, sahabat yang mengingati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat yang sentiasa peringatkan kita tentang ketaatan kepada Allah, tentang jauhi kemungkaran. Sahabat yang sentiasa sayang dengan kasih sayang yang benar. Sahabat yang bukan hanya dia datang pada ketika senang dan meninggalkan kita pada ketika susah, bukan. Jadi sebelum kita nak dapat sahabat yang macam tu, apa tindakan kita? Tindakan kita adalah kita dulu berusaha menjadi sahabat yang baik kepada kawan kita. Ini satu kesilapan. Manusia berhajat untuk orang buat baik kepada dia, tetapi dia leka sehingga dia lupa buat baik pada orang. Ini cara paling awal sekali. Cara paling awal adalah manusia disuruh melakukan kebaikan dahulu daripada orang lain. Dan kemudian Allah akan bagi semisal tu kepada kita. Jadi untuk kita dapat sahabat yang baik, sahabat yang ingatkan kita tentang salat, sahabat yang selalu beri kita tazkirah perlahan-perlahan, sahabat yang selalu rindu kita ketika apa-apa sahajalah, maka kita dulu buat kebaikan terhadap sahabat kita dan Allah akan bagi pada sahabat yang baik. Tapi kalau kita sengaja atau kita sentiasa mengharapkan kebaikan daripada orang lain tapi kita tak pernah pun memberi kebaikan, maka ini ciri-ciri yang salah. Baik, yang keenam, satu hadis yang agak panjang nak cerita pada kita. Apa Nabi SAW pesan? Rasul SAW pesan dalam hadis riwayat Imam Muslim, tuan-tuan perempuan. Nabi kata, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka. Maksudnya apa? Maksudnya, orang-orang mukmin ini ada sebahagian daripadanya bila bangun di mahsyar, dakhalal jannah, terus masuk syurga. Ada orang mukmin ini, dia bangun-bangun tu di mahsyar, dosa dia tak ada dah. Masuk-masuk tu memang tempat dia syurga, dia terus dakhalal jannah, masuk syurga. Yang kedua, ada orang mukmin yang bangun dalam keadaan yang ada dosa, tapi Allah dengan kasih sayangnya memberi dia keampunan. Kemudian dia pun diampun, lalu dia masukkan ke dalam syurga. Yang ketiga, ada orang mukmin yang bangun dengan dosa yang tidak terampun, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka melalui beberapa fasa pembalasan atas amalannya dalam neraka, kemudian baru dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Ini kumpulan ni. Setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, hatta idza khalasul mu'minin minan nar, apabila seorang mukmin itu dia telah dibebaskan, selesai dia punya balasan dalam neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam tangannya, sumpah Nabi, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Orang-orang yang keluar daripada neraka
Maka bila dia dimasukkan ke dalam syurga, dia tiba-tiba dia menjadi manusia yang sangat gigih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku nak berjuang untuk bebaskan sahabat aku yang ada dalam neraka. Sebab aku ada pengalaman di dalam sana. Lantas mereka memohon, Ya Allah. Mereka itu yang tinggal di dalam neraka itu pernah berpuasa bersama kami. Pernah salat bersama kami. Pernah haji bersama kami. Maka dijawab, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Allahu Akbar. Orang-orang yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila dia ada sahabat yang baik, dia ada syafaat. Syafaat dia kata, Ya Allah, Ya Tuhan, mereka dulu tinggal bersama kami di dunia. Mereka dulu berpuasa bersama kami. Disebut saudara-saudara ni sehingga ulama menggambarkan semua orang. Ya Allah, Ya Tuhan, itulah mak bapak kami. Itulah pasangan hidup kami. Itulah anak-anak kami yang mereka pernah bersama kami sepanjang dalam hidup. Yang mereka bersama kami solat, yang mereka bersama kami puasa dan haji dan sebagainya. Lalu dijawab oleh Allah Ta'ala. Bila orang yang dalam syurga ni, yang dulu dia masuk neraka dan masuk dalam syurga dan kemudian dia berdoa, dia memohon kepada Allah Ta'ala. Minta sedemikian, mengadu pada Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada malaikat, keluarkanlah dari neraka, yakni orang-orang yang kamu kenal. Keluarlah daripada neraka, yakni orang yang kamu kenal. Maksudnya kita ni berhak memohon kepada Allah. Siapa-siapa yang dalam neraka itu, ya, atas kasih sayang kita di dunia dulu ni, kita berhak untuk minta, Ya Allah, aku nak orang ni keluar, orang ni keluar, orang ni keluar. Allah akan makbulkan dan akan haramlah wajah mereka daripada dibakar di api neraka. Lalu para mukminin, orang-orang yang beriman ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar dalam api neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang dibakar sampai lututnya. Lalu kemudian orang mukmin itu melapor kepada Allah, Ya Tuhan kami, orang yang kau perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka sudah tidak tersisa lagi. Maka Allah berfirman, kembali lagi, keluarkanlah yang masih memiliki iman walau sebesar dinar. Apa maksud? Bila orang kita ni dah minta, Ya Allah, kita kata dah tak ada dah. Allah kata ada lagi. Pi. Punya kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni, hang ada syafaat. Hang pi lagi di neraka dan keluarkan mereka walaupun iman yang mereka ada tu hanya sebesar shilling. Kasihnya Allah kepada hambanya. Maka dikeluarkanlah orang mukmin, yakni orang beriman, banyak sekali daripada yang disiksa daripada neraka itu. Kemudian mereka melaporkan, wahai Tuhan kami, kami tidak meninggalkan seorang pun yang telah engkau beri kebenaran untuk kami keluarkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Walaupun kita nampak, bersahabat dan berkawan ni tak berapa penting kot. Tapi sebenarnya sangat penting. Sebenarnya sangat penting. Bila mana kita memiliki, memahami ilmu atau memiliki ilmu berhubung dengan sahabat, maka kita dapati bahawa Allahu Akbar. Okay? Sebab tu, dalam hal ini, maka kita kena faham. Bila kita bersahabat di dunia, bukan hanya tinggal di dunia. Sahabat ini boleh keluarkan kita besok dalam neraka Jahannam. Boleh keluarkan dalam neraka. Kita boleh berusaha untuk keluarkan mereka daripada neraka untuk sama-sama duduk dalam syurga Allah. Maksudnya antara kita dan sahabat kita masing-masing ada syafaat yang boleh dipohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon kelebihan supaya dibebaskan sahabat handai dan orang yang kita sayang di dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab tu, di dalam agama, kita diperintah. Kita diperintah
Pertama sekali, memilih sahabat yang bertakwa. Tugasan kita pada pagi subuh yang berbahagia ini, pilihlah sahabat yang bertakwa, yang berusaha menjadi diri dia takwa dan membawa kita untuk bertakwa. Yang berusaha mengelak dia daripada dosa dan dia jaga kita daripada dosa. Yang tak pernah biarkan kita. Mungkin dia tidak boleh membantu kita dari sudut harta, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam nasihat dan ingatan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena pilih sahabat yang bertakwa. Kerana sahabat yang bertakwa ni dia ada satu kepercayaan. Satu kepercayaan bahawa pertemuan dia, persahabatan dia di dunia tidak habis di dunia. Malah persahabatan dia di dunia kerana Allah menghadirkan pahala dan kebajikan yang besar. Dan mereka akan dikumpulkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama sahabat yang dia sayang. Jadi tugasan pertama adalah pilihlah sahabat yang bertakwa. Tugasan kedua adalah tugasan pertama tadi, bagaimana memilih sahabat yang bertakwa? Hendaklah kita dulu jadi orang yang bertakwa. Dapat dua kelebihan. Ya, dapat dua kelebihan. Untuk mendapat sahabat yang bertakwa, maka kita dulu berusaha untuk menjadi takwa. Yang kedua, tugasan kita dalam bab sahabat adalah memilih sahabat yang berkepribadian baik. Maksudnya memilih sahabat yang berakhlak baik. Kita nak sahabat kita yang sahabat ni dia jenis dengan mak bapak akhlaknya sempurna. Ya, dengan kawan-kawan dia tak suka cakap lintang pukang, tak suka cakap kasar. Dia dengan kawan-kawan, dia sangat lembut, dia tak ada fitnah, dia tak ada mengeji orang, dia tak ada marah orang. Semua ini kawan, kepribadian yang lembut, yang cermat, yang berkasih sayang. Hati dan jiwa dan akhlak dia tu cukup santun. Bila dia nak tegur kita tu, dia tegur kita secara berhemah atau berhikmah. Sebab tu kata Al-Imam Syafi'i, apabila seorang sahabat dia menegur kamu secara empat mata, secara sembunyi, okey, maka itulah dia nasihat yang baik. Tapi apabila dia menegur kamu di khalayak ramai, maka dia sebenarnya bukan menasihati, tapi dia sedang menghina kamu. Jadi kita ni selain daripada kita berusaha memilih sahabat yang bertakwa, maka pilihlah sahabat yang mempunyai akhlak yang baik. Sama juga, sebelum kita memilih sahabat yang baik, maka kita dulu kena ada perjuangan untuk menjadi akhlak baik. Membentuk akhlak kita dengan baik. InsyaAllah, Allah akan pemudahkan kita mendapat sahabat yang baik. Macam mana saya kata tadi, kalau orang kata, hang pun tak berapa baik, nakkan orang berkawan dengan orang baik. Ya, sebab aku tak baiklah aku nak berkawan dengan orang baik, agar orang yang kawanku yang baik tu dapat nasihat pada aku. Okey, ada orang nak memilih pasangan hidup. Dia kata, Ustaz, saya nak pilih orang yang baik-baik lah, saya begini-ini. Ada orang kata, hang pun perangai tak senonoh. Ya, memang sebab saya perangai tak senonoh lah, saya nak cari orang yang senonoh. Supaya orang tu boleh beri nasihat, supaya saya ni daripada tak senonoh jadi senonoh. Macam tu. Maka, kena cari sahabat yang berakhlak. Dan ketiga, cari sahabat atau pilih sahabat yang jaga aib kita. Ini sangat-sangat penting. Dia tak ada sahabat ni bila berkawan dengan orang ni, dia cerita hal kita kat orang ni. Dia lepas tu dia main pula kat kita, dia cerita hal keaiban orang tu dengan kita. Tak ada. Ya, memilih sahabat yang menjaga keaiban kita. Sedar, tidak sedar, kadang-kadang masalah dan keaiban apabila kita jalinkan hubungan dengan sahabat dan kadang-kadang kita cerita tentang masalah kita dan sebagainya,
Maka ada sahabat-sahabat yang tak nama, yang bukan sahabat tapi kaki rembat ni, dan mereka ni ambil cerita kita, dia pergi cerita ke orang lain. Tapi kalau sahabat yang baik adalah sahabat yang menjaga keaiban sahabat lain. Ingat tak Nabi kata barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama Muslim di dunia, maka Allah menutupi aibnya pada hari akhirat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Maka kalau keaiban kita, tuan-tuan perempuan kita ni pun, kalau Allah tak tutup aib kita, banyak kelemahan kita lah. Kadang-kadang kita pakai jubah, kita duk sangka kita beriman dah. Pakai jubah, kita duk sangka kita baik dah. Hanya kita dan Allah saja mengetahui buruknya perangai kita. Tapi siapa yang tutup aib kita? Allah yang tutup. Jadi selagi Allah tutup aib kita, kita jangan cuba buka aib orang. Takut-takut nanti Allah biarkan aib kita terdedah. Dan yang lebih buruk, keaiban kita didedah pada negeri akhirat. Negeri pada waktu tu kita tak boleh patah balik. Di dunia, keaiban kita tak apalah. Saya yang duduk di Bukit Beruntung, kalau aib kita diketahui oleh orang Bukit Beruntung, saya pindah pergi bukit lain pula. Kan ya? Tapi di akhirat, dia adalah perkara sia-sia. So, yang ketiga adalah memilih sahabat yang menjaga keaiban kita. Sama juga. Bila kita nakkan sahabat yang suka jaga aib kita, kita dulu mulakan supaya kita jaga aib sahabat kita. Yang keempat, memilih sahabat yang susah senang bersama. Kawan ketika senang mudah dipertemukan. Tapi kawan ketika susah, dan begitulah susah sangat dicari. Kebanyakan kawan hanya berada bersama kita ketika kita ada jawatan, ketika kita ada pangkat, ketika kita ada harta, ketika kita ada kedudukan, ketika kita ada dalam keadaan yang sihat. Tapi ramai kawan yang apabila jawatan kita dah hilang, pangkat kita dah tak ada, harta kita dah jadi miskin, kedudukan kita pun dah tak ada, ya, maka ataupun kita sakit, maka yang paling buruk adalah kawan ni yang jenis merenggangkan diri daripada kita. Ya, merenggangkan diri. Maka kita hendaklah memilih sahabat yang susah senang bersama. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia yang dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi, kita susah senang bersama. Ini kaedah dia. Sama juga saya sebut. Untuk mendapat sahabat yang susah senang bersama, kita dulu, mula dulu. Senang pun kita berkawan, susah pun kita berkawan. Yang seterusnya, memilih sahabat yang suka berterus terang tanpa, jangan ada sahabat yang di depan kita dia senyum tapi di belakang kita dia mengata macam-macam. Yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh. Okay? Seorang sahabat yang sejati. Sahabat yang kalaulah dia nampak ada aib pada kita, dia pergi tegur depan-depan dengan kita. Ya, aku nampak hang makin hari nampak makin lalai sikit ni. Cuba begini. Ya. Ini tak. Dia depan kita, dia tak cakap. Tapi bila dekat belakang nanti, maka kita ni bahan mesyuarat depa, ya, sehinggalah hati-hati ya, orang yang bercakap yang tak berfaedah ya di belakang-belakang orang, maka dia ni nanti muflis dekat akhirat. Ya, dia muflis dekat akhirat. Maka sebab itu kita pada hari ini hendaklah kita memilih sahabat yang suka berterus terang. Maksud berterus terang sini, apabila kita ni memang perlu ditegur, perlu diberi nasihat, maka dia nasihat.
Tapi apabila perlu kita dipuji, maka dia puji. Kita pun sama juga. Kalau dia tu layak menerima pujian, kita pujilah dia. Kalau dia tu layak menerima nasihat kerana dia semakin lalai, maka nasihatilah dia. Itu kawan yang baik. Kawan yang baik, dia tak kata nanti dia kecil hati, nanti dia kecil hati, nanti dia kecil hati. Pun kita heran bila nak besar hati dia tu. Okey? Baik. Jadi 7.29 pagi. So apa yang kita nak buat pada waktu ni? Kita buat kesimpulan. Kesimpulan lebih kurang 10 minit kita nak sebut. Yang pertama sekali, Saidina Umar mengatakan, tidaklah satu kenikmatan yang paling besar yang Allah anugerahkan dalam Islam, iaitu kenikmatan mendapat sahabat yang baik. Dan apabila kamu mendapat sahabat yang baik, genggamlah erat-erat. Genggamlah erat-erat. Pegang mereka, jangan lepaskan. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang Nabi menyarankan kita agar menjadi sahabat baik yang selalu mendoakan sahabat yang lain. Mendoakan sahabat yang lain tanpa pengetahuan dia. Kita duduk di rumah, sahabat kita duduk dekat Kemunting, Taiping, kita doakan untuk dia. Apa sahaja kita doakan, Ya Allah, Ya Rahman, kawan aku tu tengah sakit, Ya Allah. Kau berilah dia kesembuhan, berilah dia kesabaran, berikan dia kebaikan, hasil daripada ujianmu, Ya Allah. Permudahkanlah urusan hidupnya. Tu. Maka kata Nabi, barang siapa yang mendoakan kebaikan pada sahabatnya tanpa diketahui oleh sahabatnya, maka ada di sisi orang yang berdoa itu malaikat yang sentiasa akan mengaminkannya. Maka doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah walaka bimithli, orang yang berdoa juga mendapat kebaikan seperti mana dia mendoakan sahabat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi pesan apabila kita nak cari sahabat dan kawan, carilah umpama orang yang jual minyak wangi. Kalaupun kita tak mampu beli minyak wangi tu sebab mahal kasturi, mungkin dia tu sedekah kat kita, hadiah sikit kat kita. Atau mungkin dia pun tak cukup nak sedekah sebab berniaga pun tak banyak mana. Paling kurang apabila kita berkawan dan bersalam dengan dia, lekatlah sikit minyak wangi itu pada kita. Maksudnya, kalau kita berkawan dengan orang baik, lama-lama duk tengok dia tu mengaji Quran, dia belajar Quran, dia itu dengan Quran, kita pun lama-lama terfikir, aku nak cubalah dekat dengan Al-Quran. Kawan dengan kawan-kawan yang kita yang suka pergi masjid, suka sedekah, suka, lama-lama kita pun akan terpalit dengan kebaikan. Itu pilih kawan sangat penting. Nabi kata jangan pilih kawan yang buat jahat, yang kita berkawan dengan dia dan kita duk pandang kejahatan tu, mula-mula pandang dosa. Tapi bila setiap hari duk pandang, kita duk rasa macam, tak ada apa. Maka akhirnya pada kita tak ada masalah apa-apa dan lama-lama bukan hanya kita rasa dosa tu tak ada apa, kita pun terpalit melakukannya. Yang tu kita tak mau. Yang keempat, Rasulullah SAW pesan kepada kita, iaitu orang yang kita cintai di dunia ni. Orang yang kita cintai di dunia ni, maka dia akan dikumpulkan dekat akhirat. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang yang dia nanti dikumpulkan dekat akhirat, orang yang dia paling sayang di dunia ni. Mana siapa-siapa yang dia paling sayang? Ahli keluarga dia ke, sahabat handai ke dan sebagainya, pemimpin dia ke, siapa-siapa saja orang yang dia sayang di dunia, dekat akhirat Allah kumpulkan dia bersama. Allahu Akbar. Yang kelima, kata Hasan Al-Basri, perbanyakkanlah mencari teman yang beriman. Perbanyakkanlah berteman dengan orang beriman, kerana orang beriman ini memiliki syafaat pada hari kiamat. Orang-orang beriman yang kita kawan ni, dia ada syafaat. Dia ada syafaat, dia akan jadi bukti di hadapan Tuhan. Dia akan bercakap di hadapan Tuhan. Dia akan menjadi saksi di hadapan Tuhan atas segala macam amalan kita. Maka banyaklah berkawan dengan orang yang beriman. Yang keenam,
Nabi pesan orang yang beriman, sahabat-sahabat yang kita bercinta di dunia ni, sahabat-sahabat yang kita berkasih sayang di dunia ni, maka nanti dekat akhirat dia boleh keluarkan kita daripada neraka. Kita pun boleh keluarkan dia daripada neraka bersandarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ini, bahawa orang yang berkasih sayang di dunia dekat akhirat nanti dia boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhan kami, tu mereka yang duduk di neraka itu adalah sahabat handai kami, mak bapak kami, adik-beradik kami, pasangan hidup kami. Mereka berpuasa bersama kami, ya Allah. Mereka bersolat bersama kami, ya Allah. Mereka melakukan haji dan kebaikan bersama kami, ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala atas keluhan dan aduan kita itu, Allah kata, hampa boleh pergi sana dan hampa keluarkanlah siapa-siapa yang hampa nak, hampa kenal, hampa sayang, hampa bawa keluar. Sehinggalah kita diberi kebenaran untuk mengeluarkan siapa sahaja, walaupun orang yang memiliki iman sebesar dinar atau shilling. Itu kelebihan apabila mempunyai sahabat yang baik. Baik. Yang ketujuh, apa yang kita perlu buat? Kita dituntut memilih sahabat yang bertakwa. Moga-moga kita menjadi takwa juga. Yang ke-8, kita dituntut memilih sahabat yang berakhlak baik. Dengan pilihan tersebut, maka kita, moga-moga kita juga terpalit mendapat akhlak yang baik. Yang ke-9, kita disuruh memilih sahabat yang menjaga keaiban, supaya kita juga dapat belajar untuk menjaga aib orang lain. Yang ke-10, kita disuruh memilih sahabat yang susah senang bersama, tidak mementingkan hanya ketika ada jawatan dan pangkat sahaja. Bila kita ada jawatan YB, ramai mengaku saudara kita. Bila kita kalah dalam pilihan raya, orang semua lari daripada kita. Ya. Yang ke-11, carilah sahabat yang suka berterus terang, yang boleh bercakap dengan penuh kebaikan di hadapan kita, dengan clear, dan tidak bercakap di belakang kita, dan tidak menjadi isu perbualan tentang diri kita dengan orang lain di belakang kita. Maka, insya-Allah, pagi ini kita harap dengan pemahaman kita tentang tuntutan mencari sahabat ini, maka moga-moga Allah menganugerahkan kita kebaikan dan diganjarkan kita sahabat yang baik di dunia. Dan kita dapat Allah pertemukan kepada semua orang yang kita cinta dan kita kasih di akhirat nanti, insya-Allah taala. Ya, baik. Saya tengok dekat sini tak ada soalan, jadi insya-Allah kita berhenti di sinilah. Kita berhenti di sini. Terima kasih kepada seluruh AJK Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan atas kesudian sering menjemput untuk kuliah subuh online ni. Seperti mana yang diupdate tu, siapa-siapa yang ada kelebihan harta maka nak menderma kepada pihak surau dipersilakan. Dan siapa-siapa yang nak menderma kepada pusat tahfiz saya sedang membuka tajaan untuk tajaan makan anak-anak kami. Anak-anak kami bela mereka dengan makan satu hari 3 kali. Breakfast RM5, makan tengah hari RM6, makan malam RM6. So, satu hari pelajar kami tanggung adalah sebanyak RM17. Ya, satu kepala RM17. Jadi, kalau ikut satu pelajar tu, satu bulan kami kena sediakan RM510 untuk makan sahaja, tak termasuk asrama dan lain-lain. Jadi, siapa-siapa yang teringin nak berbuat demikian, bolehlah terus ya kepada siapa insya-Allah depa kenal lah tu Ustaz Amran, bolehlah ya berbuat demikian, boleh cari maklumat atau saya boleh tinggalkan nombor phone saya dekat bawah sini. Moga-mogalah dengan dapat phone ini boleh nombor phone dekat bawah sana tu
012-657-6553. Boleh WhatsApp saya secara peribadi dan saya boleh bagi maklumat nombor akaun. Kalau tak dapat banyak, kalau seorang bagi RM17, dia kata, maka kita dapat banyak selesai sebab dalam tempoh satu hari kami perlu sediakan RM680 untuk bagi makan sahaja kepada lebih kurang 40 orang pelajar termasuk beberapa orang staf. InsyaAllah, moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.